Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi tawakkalna. Alallahi tawakkalna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kanasallahu sirrah. Dan kata Syekh Sazili radhiyallahu anhu situ, wa qala al-arif billah kutubul kabir Syekh Abu Hasan Al-Shazili radhiyallahu anhu, apabila dimuliakan Allah Ta'ala akan seseorang hamba itu, maka didirikan baginya ubudiyah dan ditutup daripada segala bahagian nafsu. Allah. Jadi apabila Allah Ta'ala memuliakan atau insan tadi nak memerhatikan kedudukan dia dengan Allah Ta'ala, adakah diberikan kemuliaan dia atau sebaliknya? Didekatkan atau dijauhkan, ditinggikan atau direndahkan martabat dia di sisi Allah Ta'ala, kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Di sini Syekh Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu, pemimpin imam tariqat Asy-Syadziliyah, apabila dimuliakan Allah Ta'ala seorang hamba itu, maka didirikan bagi ubudiyah. Mana Allah Ta'ala letakkan dia dalam maqamil ubudiyah, mana maqam menterjemahkan kehambaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditutup daripada segala bahagian nafsu. Maknanya telah kunci nafsu dia, Allah telah tutup dengan kasih sayang dia, dengan kurnia dia. Ditutup perasaan kenafsuan tadi, maka itu menandakan dia telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebab kalau tuan tak tutup, tuan ni tak boleh berjalan. Kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bisyahawati. Macam mana kamu nak berjalan ke hadrat Allah, wa huwa muqabbalun bisyahawati, sedangkan dia masih ditambat dengan nafsu dan syahwat dia. Jadi itu setengah daripada apa? Bantuan Allah Ta'ala. Jadi bila kita rasakan begitu, kita kena ingat bahawa itu kurnia daripada Allah Ta'ala. Maka wajib bagi kita bersyukur dan wajib bagi kita menjaga segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dipanggil apa tuan? Iqalun ni'am. Asyukru iqalun ni'am. Syukur itu ialah penambat segala nikmat. Tambat dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu syukur aku tambah, kalau kufur maka Tuhan akan azab Tuhan maha dahsyat. Maka berbalik ia di dalam ubudiyah. Dan apabila dihinakan seorang, Allah Ta'ala hinakan seorang hamba itu, maka didirikan baginya segala bahagian nafsunya. Allah Ta'ala buka ataupun Ta'ala tak bagi dia masuk dalam lain ubudiyah, maka dia diperkudakan oleh nafsu. Mula-mulanya cara mana dia dikudakan, dia tak boleh ingat Tuhan. Tuhan tak bukakan hati dia untuk berzikir kepada dia. Sebab kalau kita payah nak berzikir tu meraung, tuan-tuan, kena menangis banyak tu. Sebab bila Tuhan tutup antara kita dengan dia, tak boleh nak ingat dia, tak boleh membesarkan dia, tak rasa kehampiran kebesaran dia, tu tanda orang tu akan diperangkap oleh nafsu dia. Akan dikudakan oleh nafsu dia. Sebab kita kena banyak mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka berbalik ia dalam ubudiah, dalam kehambaan dia tadi. Dan apabila dihinakan seorang hamba, maka didirikan baginya segala bahagian nafsu dia. Segala kehendak nafsu dia habis dia turuti. Ada nafsu dia masuk semua ibadat, dan itu yang bahaya. Nafsu dia masuk semua ruang. Ya. Dalam maksiat senang. Dia masuk dalam taat, itu dipanggil da'un udalun. Satu maknanya obat yang payah nak didapati. Dan bila dia masuk dalam ibadat, kalau dia masuk dalam maksiat, satu hal. Di dalam kita buat taat, dia masuk. Ini amat bahaya. Ya. Lepas tu bila dapat keluar daripada nafsu, itu nikmat paling besar sekali. Nikmat paling besar apa? Khuruj juga keluar engkau min nafsik, daripada diri engkau. Bila keluar daripada nafsu, itu maknanya satu nikmat yang paling hebat, paling besar. Sebab fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Sebab nafsu itu hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana keluarkan nafsu, dia mesti ada dua perkara. Nafsu ni akan boleh keluar dengan dua perkara. Pertama apa? Takut yang cukup kuat dengan Allah Taala. Khaufun muz'id. Yang kedua syauqun muqlik. Mana rindu yang cukup kuat. Apabila rindu yang cukup kuat dengan Allah Ta'ala dan takut yang menggetarkan dia, maka dia boleh keluar, nafsu akan keluar. Selagi takut kita tak cukup kuat dengan Allah Ta'ala, rindu kita dengan Tuhan tak cukup, tak tamam, dia tak akan keluar habis nafsu. Ya. Allah. Maka ketahui alimu bahawasanya tiada atas orang yang talib, mana yang menuntut jalan Ta'ala ni, yang memberi mudarat akan dia terlebih daripada reda daripada nafsunya. Betul, sengat nafsu pada talib atau pada salik lebih dahsyat daripada apa dulu disebut, tuan-tuan. Ya? Lebih dahsyat daripada sengatan tabuan kepada anggota kita yang luka. Ya? Anggota kita apa? Luka. Kena parang misalnya, atau kena pisah, koyak. Kemudian dalam keadaan dia berdarah tu datang tabuan, pergi henjit kat situ lagi, tuan. Tak adalah dia punya sakit, masya-Allah. Nak bandingkan dengan nafsu sengat atas hati. Oh, nafsu punya sengat atas hati orang yang salik lagi dahsyat. Lagi dahsyat daripada sengat tabuan atas anggota zahir kita yang luka ni. Anggota zahir kita yang luka disengat tabuan tanah, tuan-tuan, ya. Dengan hati kita yang orang salik ni disengat dengan apa? Tabuan nafsu. Nafsu sengat. Oh, lagi habis. Dia kena sengat nafsu, dia habis. Ya. Dia tak nampak kebenaran lagi dah. Kelazatan dengan Allah langsung tak dapat. Akhirnya dia diperkosa dan diperbodohkan oleh nafsu. Hidup dia penuh dengan nafsu. Berjalan dia jalan nafsu. Duduk dia duduk nafsu. Bercakap dia bercakap nafsu. Ya, gerak dia semua nafsu kontrol. Habis. Maka jadilah ia penyembah hawa nafsu. Firman Allah Ta'ala, "Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu." Afara'aita, engkau tidak lihat kau wahai Muhammad SAW, orang yang menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan. Itu Quran Nas kan. Mana sampai peringkat manusia menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan. Dia sembah habis. Apa saja kata nafsu dia tak ada bangkang. Ya, terang-terang bertentang dengan perintah Allah, dia langgar habis sekali. Memang dia jadi hawa nafsu itu sebagai Tuhan dia. Ini habis. Ya, hidup di dalam kegelapan, dalam kesesatan, dan hidup dia tidak akan jumpa ketenangan. Sebab bila dia berkas dengan nafsu, dia tak akan dapat menghadap Tuhan. Dan satu penderitaan paling besar, azab paling besar sebenarnya bila insan, manusia tidak boleh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bala yang paling besar. Ya, pasababul azab wujudul hijab wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Sebab azab sebenarnya, punca sebenarnya terseksanya ruhani manusia apabila dia tidak dapat menghadap Allah Ta'ala. Bila hati dah tak boleh nak tawajuh ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah. Dan ketahui alimu bahawasanya tiada atas orang yang talib, mana yang menuntut jalan makrifat ke Tuhan, yang memberi mudarat akan dia terlebih daripada reda daripada nafsu. Yang reda dengan nafsu ni panggil apa? Itu mudarat yang paling hebat, dan sebab tu dia kena apa? Keluarkan diri dia.
Dan demikian itu jalan menjauhkan dan memutuskan seperti kata Syekh radhiyallahu an. Taat kepada nafsu, berlazat dengan nafsu, seronok mengikut nafsu, itu jalan memutuskan seseorang daripada Allah Ta'ala. Bila dia putus saja jalan dengan Tuhan, ya, maka dia akan disambar oleh syaitan, dunia, nafsu dan sebagainya, maka rosaklah kehidupan dia. Mana dalilnya dibawa sini, kata kalam Syekh radhiyallahu an, al-arif billah kutubul kabir anin nafs wa aslu kullu ta'atin wa yaqazatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Asal tuan-tuan, mana asal umbi dia. Bermula asal tiap-tiap maksiat dan ghaflah. Asal tiap-tiap kederhakaan seseorang dengan Allah dan kelalaian, dia jadi tidak perasan dengan Allah Ta'ala. Dia tak perasan tuan. Allah Ta'ala ada, dia tak perasan. Ya, ini berat tuan. Kita dalam rumah, bapak dia ada, dia tak perasan. Kita dalam pejabat, bos ada, dia tak perasan. Macam mulalah dia buat macam-macam, dia tak perasan. Keperasanan ni penting kan. Bermula asal bagi tiap-tiap maksiat dan ghaflah, lalai dan syahwah. 3 tu. Asal tiap-tiap maksiat, kecil maksiat, besar maksiat zahir, maksiat batin. Ghaflah, lalai dia, batin hati dia tak boleh mengingati Allah Ta'ala, tak boleh nak menghadap kiblat rohani dia dengan Allah Ta'ala. 2. Syahwat itu ialah apa? Reda dengan nafsu. Dia setuju dengan nafsu, dia tenggelam. Sebab tu nafsu kena perang habis-habisan. Ya, perang habis-habisan. Jangan bagi dia apa tuan? Jangan bagi dia angkat kepala, bagi dia apa? Tombang setombang-tombangnya. Apa nak tombang dia? Rindu yang kuat dengan Tuhan. Itu saja tuan. Hati yang tidak ditambat dengan kerinduan dengan Allah Ta'ala, hati itu hati yang sangat rapuh, yang mudah dikalahkan oleh nafsu dan syahwat dia tadi. Sebab itulah ulama sufi kalau kita kaji kenapa dia kata zikir banyak. Pertama sebab apa dia suruh zikir banyak? Pertama Quran suruh wazkurullaha zikran katsira. Hendaklah kamu ingat akan Ta'ala dengan ingatan yang banyak. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring, jangan putus dengan dia. Rahsia dia banyak, ni di antara dia. Ya, nafsu akan tombang bila seseorang tu dapat mengikat rapat dan bermesra manis dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lazat bi falyafrahun, dengan aku naklah kamu seronok dan gembira. Kita orang nafsu akan tertutup. Tapi kalau benda ni tak dapat sebab dia lalai, maka rosak kedudukan dia akan jadi musnah, nauzubillah. Dan bermula asal tiap-tiap maksiat, ghaflah, syahwat itu ialah reda daripada nafsu. Kerana reda itu menuntut ia akan aibun nafs. Bila dia reda saja dengan nafsu, segala kejahatan nafsu dia tidak akan nampak. Sebagaimana seorang berkawan bila dia cukup rapat, cukup orang panggil apa kan? Ngam. Orang lain panggil ngam. Dia ngam tu ni. Ketika tu dia tak akan nampak kesalahan kawan dia. Bila dia nampak, bila dia bergaduh ni. Dia bergaduh, dia buka A to Z ni. Habis buka. Masa dia ngam tu, dia tak nampak. Sebab tu kalau dia berkawan dengan nafsu, dia ngam dengan nafsu, tak ada. Ceritalah nafsu punya, dia tak nampak. Dia buat dah. Sebab apa? Dia ngam dengan nafsu dia. Tu bahaya besar. Apabila dia terasa sedap mengikut akan hawa nafsu, maka tertutup ya pintu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana reda itu menutup ia akan aibun nafs dan menegakkan ia daripada nazar kepada hak kita Ta'ala. Ini paling bahaya dan dalam segala ahwal. Jadi kita dituntut dalam segala ahwal, segala kelakuan kita, di mana saja. Jangan putus kita dengan Allah Ta'ala. Ya, sebab mursyid, tuan guru mursyid saya dipesan, kau jangan berani-berani nak lupakan Allah Ta'ala. Ini punya kalam pun seram tu. Kau jangan berani-berani nak lupakan Allah Ta'ala. Ya, dia punya cakap tu macam kita rasa. Ya, mengemang belum. Kau jangan berani-berani. Jangan sekali-kali kau berani nak lupakan Allah Ta'ala. Terlupa je dia ni, kes dia akan jadi. Ya, habis kita akan dikudakan oleh nafsu tadi. Dan menegak ia daripada nazar kepada hak kita Ta'ala.
Bila nafsu dah tutup dia, maka terdindinglah dia dengan hijab nafsu tadi, ya, maka dia tak akan dapat nazar kepada hak kita ada. Pandangan rohani dia akan tertutup. Ya, macam mana tuan-tuan kalau tertutup mata kita nak berjalan? Dapat akhir zaman ni suasana dia, keadaan dia semua tidak membantu untuk jalan kepada hadrat Allah. Dengan suasana zahirnya, rohaninya, ya, kelakuannya, sehingga sahabat-sahabat bila disifatkan oleh Rasulullah SAW keadaan akhir zaman, sahabat yang handal-handal, yang hebat-hebat, minta kepada Rasulullah SAW, doakan agar mereka tidak bertembung dengan zaman kita ni. Sahabat yang hebat tak mahu duduk tuan ni. Bayangkan kita yang lemah-lemah ni, tiba-tiba duduk saat ini. Kalau kita putus hubungan dengan Allah, memang bahaya besar. Memang bahaya besar. Dan menegak ia daripada nazar kepada hak kita Ta'ala dalam segala ahwalnya. Jadi maafun dia nak apa? Dalam semua ahwal. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Naklah kita duduk dalam memerhatikan, ya, menghayati makna dan merasakan ketuhanan Allah Ta'ala dan keberadaan Allah dan kesertaan kita dengan Allah dan Rasulullah SAW dalam tiap-tiap saat. Tiap-tiap saat kita kena ada tu kesertaan kita dengan Allah dan Rasulullah SAW. Lepas tu ulama sufi suruh kita takhayul panggil. Apa takhayul? Bukan khayal-khayal macam kuasa tak ni. Maknanya bayangkan. Rasakan kita berada dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita makan kita rasa bayangkan macam mana kita makan duduk bersama Rasulullah SAW. Kita berjalan macam mana kita rasa kita berjalan dengan Rasulullah SAW. Dan itu seterusnya. Ini akan memberikan input yang cukup kuat pada rohani kita. Dan rohani kita akan kuat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak boleh masuk pintu Allah melainkan dia kena lalu babu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kena masuk pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan asal tiap-tiap taat dan asal tiap-tiap taat dan jaga kesedaran yaqazah, asal di kat mana, akar umbi dia di mana, dan akan ibadat tadi, jaga akan ibadat dan memelihara diri ialah ketiadaan reda daripada nafsu. Ya, bila kita tak reda dengan nafsu, maknanya kita sudah ada satu kekuatan. Insan tu tak nak bagi dia apa? Asal untuk dia bina taat, untuk dia yaqazah, sentiasa hudur hati dengan Tuhan. Bila dia apa? Dia padamkan akan kendak-kendak, ya, atau bisikan dan perangkap daripada nafsu. Dia tutup. Bila tutup saja nafsu, dia terbuka dengan Allah Ta'ala. Kalau dibuka je lain nafsu, dia tertutup dengan Allah Ta'ala. Ya, ini benda yang tidak boleh apa tuan-tuan? Dia tak boleh ijtimak, tak boleh bersatu ni. Kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawatih. Dah lepaskan mata tu. Kaifa, ya, al-arif billah syibna ta'ala akan dari tanya kita kaifa. Macam mana kau nak berjalan ke Tuhan? Wa huwa mukabbalun bisyahawati. Kamu ditambat dengan syahwat nafsu. Kita pergi dekat tepi pantai, kat jeti kan. Bot-bot nelayan atau bot pelancong ke apa tu kan dipancang dengan apa? Dengan tiang kan, batan nibung tu. Kalau digunakan kuasa kuda tinggi sekalipun, kalau tali dia tak buka, dia boleh berjalan dan enjin ni mengaum, pun tak jalan. Mesti buka talinya. Tali tu buka baru dia pergi. Begitulah ikatan nafsu tu, kalau dia tak buka, di ibadat dia tak jalan. Ya, nampak saya sedar, nampak kan ibadat rajin, tapi tak boleh jalan. Sebab apa? Nafsu dia tak lepas lagi. Ya, nafsu dalaman tu dia pusing, dia tak menghadap Tuhan dia. Dia buat ibadat banyak, tapi rohani dia pandang menghadap pada makhluk. Timbullah penyakit riya, ujub, sum'ah habis. Semua amal tu rosak habis. Padam. Ya. Itu bahayanya kalau kita dapat selidik betul-betul perjalanan dia. Maka penyelidikan rapi dalam perkara ini ialah khas dalam bidang ilmu tasawuf. PK bidang dia, usuluddin bidang dia, semua tu wajib kita mengetahui. Maka dalam bidang kerohanian ialah khas perbahasan dia telah ditauzik oleh para ulama sufi waktu dihencerkan bagikan. Ya, sebab tu kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ma lam yataghalghal
Man lam yataghalghal bihadzal ulum mata musirran 'alal kabair wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak mendetili, tidak betul-betul yang membuat perhatian, pemantauan betul-betul, istighal dia dengan mengambil perhatian sungguh perkembangan ruhani dalaman dia dengan Allah, ilmu dia ambil betul-betul dengan cara dia sungguh-sungguh, mata musirran 'alal kabair, dia mati dalam keadaan yang mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Ini baik. Ya. Dosa besar kemudian dia tak perasan. Sebab ilmu ni dia menyuruh habis. Ilmu tasawuf dia buka habis dan peringkat awal ni untuk kita mengenali, memahami dan maknanya mendapat pendedahan di mana ya tempat yang perlu kita adjust untuk kebaikan dia, dan di mana kerosakan ya tempat yang sangat besar, itulah al-qalb yang dimisalkan sebagai raja dalam jasad kita. Ya, sebab tu bila dia baik semua akan jadi baik, bila dia rosak semua akan jadi rosak. Rosaknya keseluruhan hidup manusia berpunca daripada rosak raja di mana raja dia al-qalb. Inna fi jasadi bani adam mudghah iza salahat salahat sa'iru jasadu kullu wa iza fasadat fasadat sa'iru jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Dalam jasad anak Adam ada seketul daging, bila dia baik semua baik, bila dia rosak semua rosak. Itulah hati manusia. Ini perbincangan kita ni tuan. Allah. Dan bermula reda daripada nafsu itu asal segala sekalian sifat yang mazmumah. Semua sifat mazmumah yang keji berasal daripada mana? Kita setuju dengan nafsu. Habis. Kita biarkan ya penaklukkan nafsu dalam ruhani dia. Ya, nafsu takluk dia biar, tuan-tuan. Nafsu buat serangan dia biar saja. Ya. Nafsu menguasai dia biarkan saja, diikut saja habis. Akhirnya jadi dia penyembah nafsu, na'udzubillah. Akhirnya jauhlah ia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada bala di antara bala yang besar bila manusia hati dia terjauh daripada Allah taala. Dan ketiadaan reda pada nafsu itu asal sekalian sifat yang mahmudah. Semua asal sifat mahmudah yang wajib kita pasang dalam batin hati kita, dan ia membawa kepada tilik reda Allah. Perhiasan yang wajib kita pakai adalah sifat mahmudah. At-taqwa, as-sabru, al-war'u, as-syuhud, wal-muraqabah. Itu banyak anda ni, semua tu. Bertakwa betul dengan Allah, hati syuhud kepada Tuhan, musyahadah kepada Ta'ala, ya, memandang kebesaran dia, berlazat dengan dia, bernikmat dengan dia, hampir dia dengan dia, ada rasa ishkun, hubbun, semua tu sifat-sifat cantik. Semua tu kena pakai. Bila dia pakai itu, mana uniform dia cantik, maka dia dikasihi oleh Allah Ta'ala. Orang yang mendapat pandangan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka tidak ada benda besar bila Tuhan dah kasih pada hamba tadi, selamatlah dia. Pakai uniform ni memang Tuhan sayang. Jangan pakai sifat mazmumah, habis. Dia akan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dia akan terjauh daripada Ta'ala. Akan kotorlah segala kehidupan dia dan seterusnya. Kena bahawasanya seorang hamba itu apabila reda ia daripada nafsunya, ya, dia setuju aja kena nafsu, ya, dia lihatnya segala afalnya dalam baik dan dalam sempurna tu. Setengah daripada bahaya besar seseorang telah tertelan racun nafsu tadi apabila dia suka memandang akan kebaikan dia. Dia rasa dia baik walaupun dia tak cerita dengan orang, hati dia ada dalam. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia handal, dia rasa dia lebih daripada orang lain, siapa boleh lawan dia, dia lebih ke depan dalam semua. Oh, ni berat. Jangan sekali-kali kita beri ruang memandang kebaikan kita. Tutup. Pandang kebaikan orang lain. Yang jahat, kita pandang kita punya. Pandang kejahatan kita, jangan pandang kebaikan kita. Ya, pandang kebaikan orang, jangan pandang kejahatan orang. Itu cara kita nak matikan nafsu. Sebab nafsu apa? Dia cukup suka pandang kebaikan dia dan mendedahkan kejahatan orang lain. Ini sangat-sangat bahaya. Pertama, hadis Rasulullah SAW sebut,
Iza aradallahu bi'abdi khaira. Apabila Allah Ta'ala nak jadikan hamba tu baik, dunia baik, akhirat dia baik, dunia selamat, akhirat dia selamat, bahagia dunia akhirat. Dalam hadis ni lah, dalam hadis lain banyak lagi. Dalam hadis ni 3 sebab. Yang pertama, faqahahu fiddin. Dia tafakur dalam ilmu agama. Maksud dia apa? Tafakur, dia mendalami, suka mencari dan menambahkan ya akan ulumuddin, ilmu agama yang berdasar Al-Quran dan hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafaqquh. Zaman dulu dia tak ada fiqh, usuluddin, usul fiqh, kaedah fiqh, mustalah fiqh, macam-macam belah-belah ilmu tu tak ada dulu dan zaman Rasulullah SAW. Tidak ditauzik, tak dibagikan. Dia sebut secara umum tafaqquh. Bila tafaqquh masuk semua sekali. Jadi ulama kendian dipecah-pecah supaya kita lebih mudah. Ni bagian ni bagian ni, bagian usul, ni bagian fiqh dan sebagainya lah. Benda tu sama dengan Quran semua. Cuma nak bagi mudah, dia tauzek, dia pecahkan. Jadi tafaqquh fiddin itu yang pertama. Sebab kalau tidak ada tafaqquh fiddin, seseorang tidak akan boleh menjadi hamba Allah Ta'ala. Dia tidak boleh masuk dalam maqamil ubudiyah. Sebab tu kalau kita lihat dalam tasniful akhir lil Ghazali kata sallallahu sirrah. Dalam tasnif karangan akhir Imam Ghazali Minhajul Abidin, nama dia Minhaj, kurikulum. Orang nak jadi hamba pada Tuhan, 7 dia kena lepas 7 lain, 7 ranjau. Aqabah tadi kena lepas. Aqabah pertama apa Imam Ghazali letak? Aqabatul ilm. Aqabah ilmu. Bermakna kalau dia tak ada ilmu, memang dia tak boleh jadi hamba Tuhan. Minta maaf, dia tak boleh jadi. Saya nak jadi hamba Tuhan lah, tapi saya tak minat belajar. Habis stop. Sebab al-ilmu nurun. Paling tidak pun dia kena 3 ilmu dia kena ada. Dia nak jadi hamba Tuhan kan, mesti dia kenal Tuhan dia dulu. Ya. Dia nak jadi hamba pada Allah, tiba-tiba Tuhan dia tak nak kenal, mana boleh? Dia mesti kenal siapa Tuhan dia. Ya, Tuhan dia siapa? Apa sifat dia? Dan ini memang diwajibkan awal wajibil 'alal insan ma'rifatun ilahi biistiqani. Awal yang wajib bagi insan ialah mengenal Tuhan dengan yakin sungguh bidalil wal burhan, itu peringkat awal. Ya, itu alhamdulillah kita mengaji sifat 20 kan, selesai tu kan payah sangat kan. Yang kedua, dia kena suluh pula dengan perjalanan ibadat supaya ibadat dikena dengan dikendaki oleh Allah dan Rasul. Itu ilmu fiqh ulama dah pecahkan. Dan yang ketiganya ilmu tasawuf, maknanya untuk mengawal supaya hati dia bersih, jangan ada kekotoran apabila dia sentiasa ditilik pandang oleh Allah. Tuhan tilik kita berapa masa, berapa lama satu hari? Penilikan Tuhan pada kita. Mana ada masa kita full time. Penuh masa kita sentiasa dalam takluk basar. Sebab samak dan basar ditakluk pada tuan, tiap-tiap benda maujudat. Sama ada sawaun qadiman au hadisan. Sama ada benda tu qadim zat dia ataupun sifat. Bila maujud aja, dia ditakluk oleh ilmu Allah Ta'ala dan ditakluk oleh basar Tuhan, samak dan basar. Inkisyaf. Tu kita mengaji dalam usuluddin kan. Jadi benda tu sentiasa. Jadi Allah Ta'ala nak bila dia tengok kemas. Ya, kalau bos kita tengok dalam pejabat dia lintang pukang dan meja tak bersusun, bangku terbalik, oh mengamuk toki. Ya, dia tengok aja kalau ibu bapa balik rumah tengok bersepah apa semua tak kemas, marah dia kan. Begitu Allah Ta'ala sentiasa lihat batin hati. Dia nak kemas, solid, bersih. Ya, bersih apa? Menghadap dia. Jangan ada unsur maksiat, jangan ada unsur nafsu dalam batin hati kita. Bila Tuhan itilak cantik, maka dia dapat redha Allah. Tuhan bagi hadiah, dia akan cempakkan lagi nur bermacam-macam, nur makrifat, nur mahabbah, nur iskin dan sebagainya. Itu pertama sekali. Dia nak jadi baik, mesti Allah Ta'ala letakkan dia. Ya, dia suka bertafaqquh. Bermakna bila batin hati kita digerakkan, dimudahkan Allah Ta'ala suka menimba dan memperkasakan ilmu Allah, kita banyak syukur kepada dia. Ya, semua kurnia dia tu, bukan andal kita. Semua minnah, kurnia dari Tuhan. Satu. Yang kedua, wazahadahu fid dunya, Allah Ta'ala jadikan hati dia tumpul dengan dunia. Hati tu, batin hati dia tumpul dengan dunia, tidak ada rasa bernikmat lazat walaupun dunia dia banyak. Para sahabat banyak yang kaya-kaya. Bila jihad dibagi beratus-ratus ekor kuda, 700 ekor kuda, macam-macam. Tu dalam sirah kita tengok. Tapi dalam dia tak lagi masuk.
dalam dia dengan Allah Subhanahu taala. Az-zuhdu yang sebenarnya apa? Makna lenyap makhluk, ghabal khalq, ya, fi qalbi. Lenyap makhluk dalam hati dia. Dia bermesra, berlazat dengan Tuhan. Itu zuhud yang sebenar-benar. Dia banyak zuhud tuan ni. Pada dalam minhaj dia nak bahas tajuk zuhud dia ada dua bahagian. Dia kena kenal zuhud, az-zuhdul maqdur wa zuhdu ghairul maqdur. Ya, dia beza panjang bahasan itu. Sebab tu bila sampai zuhud kalau ada saja, banyak kelebihan peluang tuan beri situ. Yang pertama dia dapat tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allumin wa hadahu bila hidayatin. Man zahada fid dunya, siapa yang zuhud hati dia dengan dunia je. Mana dia pandang dunia tu, kalau kita kata emas dengan batu dia pandang sama. Boleh pandang sama, dia duduk makam zuhud. Kalau dia tengok emas lain, dia jeling batu lain, tu belum lagi. Belum lagi tuan. Dia tengok batu tak ada apa rasa. Dia tengok emas ni, dia macam menangkap sekilo berapa ratus ribu sekarang. Dia nampak tuan. Maknanya hati dia masih terlekat dengan makhluk. Dia belum keluarkan makhluk daripada batin hati dia. Luar tak apa tuan. Luar kita ambil tu, kita jaga syariat dia. Ambil cara halal tak apa. Dalam jangan bagi dia masuk. Kita blok habis. Pancarkan dalam dengan nur musyahadah ke hadrat Tuhan. Nur muraqabah dekat Tuhan. Sentiasa. Jadi bila berkaitan gitu, hati dia akan dapat zuhud yang sebenar dengan ta'ala. Dua. Yang ketiga yang kita bincang, iaitulah wabassarahu uyubah. Allah Ta'ala bukakan batin hati dia, sentiasa memandang kekurangan dan keaiban dia. Ya, dia sentiasa pandang dia, aku ni rasa jauh lagi. Syekh Abdullah Al-Mubarak tuan, wali besar, ulama besar, muhaddisin. Syekh Abdullah Mubarak. Ya, dalam dia mencela diri dia, dia kata, wahai diriku, perangai kau macam munafik gitu. Dia kata diri tuan, kau bercakap macam malaikat, perangai kau tidak elok macam orang munafik kata. Kau perasan kau dekat, kau tak perasan kau jauh dari Allah. Padahal dia wali besar tuan. Syekh Abdullah Al-Mubarak ni kelebihannya tuan, dia muhaddisin, ulama hadis. Dan di alam mujahid, orang yang berjuang. Dia sezaman dengan Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Satu masa dia tulis surat kepada Fudail bin Iyad. Dua-dua wali besar ni. Dalam kitab-kitab tasawuf adalah nama Syekh Abdullah Al-Mubarak, Fudail bin Iyad, semua ada. Yang tak ada nama kita. Nama kita tak ada lah. Nama dia orang ada dalam kitab. Satu hari Syekh Abdullah Mubarak tulis surat kepada Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Ya abidal haramain, lau absartana la alimna annaka bil ibadati tal'abu. Mangkan hadduhu bidima'ihi tatahaddabu, panuhurina bidima'ina tatahaddabu. Dia kata, wahai orang yang beribadat dua tanah haram. Sayyidina Fudail bin Iyad mengajar Masjidil Haram, Madinah, Mekah kan. Kalau kau lihat apa yang kami buat, apa dilakukan oleh Syekh Abdullah Mubarak, di malam hari dia buat kerja yang sama, menabur ilmu macam Syekh Fudail bin Iyad juga. Tapi di siang hari dia pecut kuda dia, berjihad berdepan dengan musuh yang mengganggu ketenteraman negara Islam. Dia berjihad tuan-tuan. Ya, dia pecut kuda dia siang berjuang berjihad, di malam hari dia beribadat dan menyampaikan ilmu. Kalau kau tengok apa yang kami buat ini, la alim la annaka bil ibadati tal'abu, engkau sedang kau bermain-main dengan ibadat. Musuh nak menjahanamkan negara Islam, kau ibadat yang kau biarkan dia. Dia nak lanyak Islam, kau biar kau tidak ada tindakan jihad, maka engkau bermain-main dengan ibadat. Dahsyat tuan-tuan. Kalau sekiranya pipi kamu dibasahi oleh air mata kerana rindu ke Tuhan, leher kami bermandian darah untuk menyelamatkan agama Allah. Bila Fudail baca je surat dia, menangis pun dia tuan-tuan. Terus dia tukar giar tuan-tuan. Dia tukar giar balik. Senang ulama dulu tuan-tuan. Ulama sekarang ni ada setengah-setengah dia, bukan semua. Jangan tegur, penting ni kan. Kau nak tegur aku, kau siapa dia tu? Wah. Ulama dulu masya-Allah tuan. Kalau tunggu saya, dia punya Tuan Guru di Petani tuan ni. Orang hantar surat layang dekat dia, adalah tegur sikit. Dia ambil surat layang tu, dibaca depan anak murid tengah kuliah ramai.
Ni tuan-tuan ada orang tulis surat ke ambo, dia kata, nasihatkan ambo alhamdulillah, dia kata. Tuan. Dia nak downkan nafsu dia, tuan. Tu sebenarnya dia nak downkan nafsu dia. Kalau ada ambo-ambo silap, tolonglah weh, jangan biarkan, tolonglah nasihat ambo. Masya-Allah. Tuan guru besar. Kita sekarang macam mana? Kau capa budak kiat koyak dia masuk tuan sampah. Ya, tu orang dulu tuan, sebab tu makam dia tinggi. Dia suka memandang akan kekurangan dia. Ya, pandang kekurangan. Orang meniaga pun tuan, kalau dia sentiasa rasa dia punya sikit, dia akan kuat kerja. Tapi kalau dia tengok duit meniaga, kan, dalam laci tengok duit penuh, dia tak pasal yang penuh tu duit RM1 je. Banyak dah untung lah, baliklah. Aku berkira-kira RM30. Oh. Ya, maknanya bila dia rasa dia banyak, kita kena sentiasa kurang. Bila kita kurang, baru kita akan speed ke depan. Dalam ibadat, kita kena bandingkan kita dengan para-para awliya. Jangan bandingkan kita dengan Abu Jahal, Abu Lahab, itu memang kita nampak kita hebat. Banding dengan atas, baru kita akan nampak. Jadi, ringkas dia tutup, jangan bagi pandang kebaikan kita. Ya, jadi Syekh Abdullah Al-Mubarak punya hebat tentang dalam munajat dia tadi kan. Dia satu hari muhaddisin, ulama hadis lebih kurang 15 orang datang ziarah dia. Jadi dia pun sembelihlah kuda dia tadi. Kuda dia seekor tuan-tuan ni. Malam pergi tabur ilmu, siang dia bawa berjihad pada jalan Allah Taala. Jadi oleh kerana dia ahli hadis, ya, dia beramal dengan hadis Rasulullah SAW, meraihkan duyuf, dif yang datang. Ya, jadi dia sembelih kuda dia. Bila sembelih kuda, dia punya bini berbunyi kan. Dia kata, abang dah seekor, dia kata. Habis sembelih apa ada, dia kata kan. Dia kata, kau tahu tak, aku sembelih ni aku beramal dengan arahan Rasulullah SAW. Bila kau pertikai, tak ada kebajikan, kau duduk dengan aku. Bolehlah balik mamak kau. Dia cerai tu kan. Kita bini kuda kepala yang mengikut. Yolah. Kan, habis kan. Dia cerai tu je. Maka bagi kita dalam fiqh kita, sunat bagi orang cerai bagi mut'ah sagwati. Bukan nikah mut'ah, tu Syiah tak pakai, babah. Ni bagi sagwati. Kat mana dia ambil? Dia buka dia pintu dia, rumah sudut tempat ibadat, dia isyarat dengan tangan ni. Sebungkal emas tuan. Ambillah bawa balik itu. Dia ambil emas daripada alamil malakut. Ya, kita buka suwi nak gabung suwi pun tak jumpa. Dalam bilik kan, suwi pun tak jumpa, pakai lampu solar. Jadi makna apa tu? Hebat tak hebatnya martabat Syekh Abdullah Al-Mubarak kan. Wali besar, muhaddisin, mujahid. Ya, tiba-tiba apa dia kata? Hai nafsuku, perangai kau macam munafik, kata. Masya Allah. Kau berceramah orang macam malaikat, perangai kau tak senonoh, dia kata. Padahal apa tuan? Dia nak down kan nafsu tuan. Itu cara dia orang. Sebab tu dia kedudukan dia tinggi di sisi Allah SWT. Dia banyak benda pelik ni. Di antara dia kata, aku telah meninggalkan mengangkat tangan selama 50 tahun. Dia tak angkat tangan doa dah. Sebab apa? Ridaan. Cukup iktifak dengan ma fil azal. Dah siap azali dah sudah. Itu masing-masing punya kedudukan. Maka mutaslim tinggi tuan ni. Itu nak ceritakan apa? Dia mencela akan nafsu tu maksudnya. Jangan sekali-kali kita pandang kita baik tuan. Kita pandang dia kita baik, berdentum jatuh tuan ni. Kita sentiasa memandang kekurangan dia, kita diri kita, dan tawaduk dengan Allah SWT. Man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa tawaduk dia adalah angkat martabat dia. Itu yang ada dalam hadis Rasulullah SAW beritahu mana. Allah Karim. Kena bahawa seseorang hamba itu apabila reda daripada nafsu, habis. Maka dilihat dia segala af'alnya, perbuatan dia, tindak tanduk dia dalam baik dan dalam sempurna. Oh, dia rasa dia baik dah, tak ada orang baik pada dia. Lepas tu dia menuntutlah, kenapa orang ni tak hargai aku? Boleh dah. Kenapa orang tak puji aku? Habis dah, jatuh. Boom. Allah. Syekh Ibrahim bin Adham siapa tak kenal tuan? Wali besar. Ya, raja besar. Dia tinggal dengan raja, dia masuk jalan kerohanian sampai dia angkat martabat dia tinggi tuan. Satu hari dia duduk di masjid, pintu masjid kunci, dia tidur kat luar. Datang Tok Siak sepak dengan kaki tuan. Tok Siak sepak dengan kaki. Capun tu. Akhir dia jatuhlah dari satu mata tangga ke satu mata tangga sampai jejak ke tanah bawah. Pum. Apa keluar mulut dia? Alhamdulillah. Inilah nikmat yang paling hebat sepanjang hidupku dan Allah.
atau di isqatun nafs, dijatuhkan, di down ke habis nafsu tuan. Ya, dijatuhkan habis-habis angin tuan. Ya, jadi perut dia dah tak ada angin. Sihat tak? Ni perut kita jentik berdentum. Pum. Kan? Cari ubat angin. Sebab apa? Perut kembung. Itu kembung zahir. Hak ni kembung rohani. Kembung rohani apa? Duk pandang dia besar, duk pandang dia hebat, rasa aku perlu dihormat, aku perlu diraikan, aku perlu, tak. Yang perlu dibesarkan Allah Ta'ala ya. Siapa kita tuan-tuan? Abdi, fakir, hina, itu taraf kita. Kita pandang sifat kita. Tahakkuk bi fakrika yamudduka bi ginaih. Kamu tahqiq pandang fakir kamu, maka kamu akan dapat bantuan di Tuhan yang Maha Kaya. Kalau kita nak dapat bantuan di Tuhan Maha Kaya, kita tahqiq pandang fakir kita. Kalau kita nak dapat madat, bantuan di Tuhan yang Maha Mulia, tahqiqkan pandang az-zul, mana kehinaan diri kita dengan Allah, insya-Allah Tuhan akan angkat martabat hamba tadi. Persoalannya macam mana nak pandang dan kelemahan, kekurangan kita, tak akan nampak kecuali bila ditajalikan kebesaran, keagungan dan kesempurnaan Allah. Dia nampak dia je punya besar, kita akan down. Selagi dia tak nampak, tidak dibukakan musyahadah akan azamah kebesaran Tuhan, ya, lagi tu dia rasa dia masih hebat. Dia tajalli je kebesaran Tuhan, habis pum dia tunduk terus. Itu keadaan dia. Sebab tu dia pusing balik, kata Ibnu Ajibah, kena banyak zikir. Zikir itu rahsia cukup banyak. Zikir ma'al hudur, serta hadir betul hati kita kepada Ta'ala. InsyaAllah Tuhan akan buka. Allah Karim. Dan telah ittifaq satu lagi. Telah ittifaq atas ini oleh segala orang yang arif, mana arif billah, dan segala orang yang mempunyai istibsarul qulub, pandangan batin hati yang terang, bahwasanya redha daripada nafsu itu mewajibkan menutup segala aibun nafs. Kita setuju dengan nafsu je, habis. Memang keaiban nafsu kita nampak dah. Nampak dia baik, intan. Dan segala kejahatan, dan jadilah jahat itu baik. Akhir bertukar. Ya, yang jahat tu dia nampak baik. Nafsu dah apa? Ada tutup. Jadi akan terjebur dalam kerosakan yang amat dahsyat. Maka barang siapa mengikut nafsunya dan tiada menegakkan hawanya, kendak nafsu, nasi adalah irut dunianya dan akhiratnya. Tahu irut? Orang panggil dia irut. Tahu irut? Sengit. Dah tak lurus dah sengit. Dunia dia sengit, akhirat dia pun bengkok, tuan. Ya, bila diikut saja nafsu dia habis. Sebab Quran dan Nas kan, innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh nafsu menyuruh kejahatan. Dan barang siapa menyalahi nafsunya, dia lawan nafsu dia, dia pegang nafsu dia, ya, dia nik nafsu dia betul-betul, hingga ya, menegahkan hawanya dan menyampaikan kasat dia tadi, menyampaikan kasat, nasaya syurga tempatnya, ya, syurga tempat dia Ta'ala sediakan sana besok. Sebab dia menyalahi akan nafsu ni benda dan jalan berat. Sebab jalan ke syurga memang berat. Khuffatin jannah bil makarih. Dilingkung jalan ke syurga tu dengan kesusahan. Benda yang nafsu tak setuju. Dan adalah redha daripada nafsu, dan ketiadaan redha itu jadi daripada apa? Di antara dia bersahabat dengan segala orang yang baik dan orang yang jahat. Ni nak masuk ni pula tuan, cantik. Ni dia panggil tautiah. Dalam ilmu balaghah dia panggil apa? Tautiah. Dia nak masuk matan bawah ni. Nak cerita masalah as-suhbah. Ya. Di antara jadi nafsu baik apa? Sebab dia berkawan dengan arif billah. Ya, arif. Dia berkawan dengan arif, hati dia akan jadi baik. Perjalanan dia akan baik. Kalau dia berkawan dengan selain daripada arif, dia rosak. Apa arif? Lawan arif tuan. Lawan arif apa? Arif, lawan dia apa? Ma'arif. Lawan arif ma'arif. Mana jahil dia dengan Ta'ala. Orang yang bila tak mengenali Tuhan dalam setiap nafas dia, maka dia tak masuk lain arif billah. Lepas tu bila kita bersahabat dengan arif, insya-Allah persahabatan akan dari menyebabkan dia akan dapat tumpaskan nafsu dia. Ya, kita berkawan dengan arif billah kan, cara dia, akhlak dia, kita akan termakan. Ya, sikit-sikit akan dapat kita sedut. Ya, dia punya apa? Ahwal-ahwal yang hamidah. Tapi kalau berkawan sebaliknya kan, habis. Ya, kita nak buat ibadat, dia tahu, kau ni yang nak ibadat, dia buat maksiat, dia kata, sekali-sekali, apa salah dia kata. Dia akan berani buat benda dia larang apabila dia tidak berdampingan dengan arifin billah. Sebab tu disuruh oleh Quran, disuruh oleh hadis, dan disuruh oleh arif billah
memilih sahabat itu. Quran kata apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Setiap hari Jumaat baca ayat tu kan. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu kena serta dengan orang yang siddiq hati dia dengan Allah. Siapa dia? Al-arif billah. Itu dia. Yang kedua, hadis Nabi. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu akan terbawa-bawa agama orang yang dekat dengan dia. Maka oleh kerana itu falyanzur, ni wajib kena, sebab dia datang lam amar tu. Nazara yanzuru, falyanzur, wajib kamu kena tilik, semak, perhati betul-betul. Man yukhalilu, siapa orang yang kita nak jadikan karib dekat dengan kita ni. Ya, dia akan dia rasa akan apa tuan-tuan, mempengaruhi. Ya, itu dia. Nabi suruh tu, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Kata Syekh Ibn Ata'ula dalam kitab ni juga akan datang. Ya, la tashab man la yunhiduka halu wa la yaduduka ma'allahi maqalu. Kamu jangan bersahabat dengan orang yang mana perangai dia, perkataan dia, akhwal dia tidak mendekatkan kamu kepada Allah. Kita kena cari sahabat kita, kalam dia, akhlak dia, perangai dia mendekatkan kita dengan Allah. Baru boleh buat sahabat. Kalau tidak, jangan buat sahabat. Kita buat kenalan saja. Ya, kau faham tu? Lama tak tegur pula. Kenalan lain kan. Kenalan jumpa tanya khabar lebih kurang. Kau nak belanja teh ke tak? Itu tak apa. Itu kenalan. Sahabat lain. Sahabat dia rapat betul. Ya. Sebab sahabat-sahabat Nabi tak panggil murid, dia panggil sahabat. Sahabat ni lebih dekat kan. Lebih dekat daripada murid lagi. Sebab tu para sahabat Nabi dia panggil ashab. Ya. Mana orang yang sejiwa betul, luar dalam dia sejiwa. Dia nak cari, nak rapat betul, cari orang yang macam ni. Khiyarukum man zakkarukum billahi ru'yatu wa zadakum fil ilmi mantiku. Orang yang terpilih di kalangan kamu, kata Rasulullah SAW, ialah orang mana? Sahabat mana ni? Man zakkarakum billah, orang yang mana hati kamu akan tertarik ingat kepada Allah, ru'yatuhu, oleh kamu pandang dia je. Tengok aja muka dia, hati kita karen ke Tuhan. Kalau tengok muka dia je, tengok ingat projek, jangan. Itu jadikan kawan, jangan dapat bahaya kan. Kita tengok je muka dia, hati kita ingat Allah Ta'ala. Siapa dia? Arif billah, para masyayikh, para mursyid ataupun para waliullah. Kita tengok dia, hati karen ke Tuhan. Ya, itu para arif. Itu Rasulullah sebut. Ya, Rasulullah SAW sebut orang macam ni orang kita nak rapat. Macam dia, carilah. Ya, orang yang macam ni rapat dengan dia. Kalau sekiranya dia sudah tak ada, kalau dia tak ada, pandang ruhani dia. Pandang ruhani dia. Kita berasa kita sentiasa. Ya. Macam orang berkasih kan, walaupun dia jauh, dia rasa macam ada dekat dia kan. Perasaan tu dengan para awliya. Kemudian naik dengan Rasulullah SAW. Bahawa dia akan cepat terbuka pintu makrifat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa, ya. Itu dipanggil bersohbah dua. Sama ada jisman, jisim di sini, atau ruhani dia. Dan adalah rida nafsu dan ketiadaan rida. Nafsu tu jadi rida atau tidak ni, jadi dia dengan sebab bersohbah, bersahabat dengan segala orang yang baik dan orang yang jahat. Dia bersahabat orang baik, baiklah dia. Dia bersahabat dengan orang sebaliknya, pun jadi dia sebalik. Kerana bahawasanya seorang itu atas agama kekasihnya. Al-mar'u ala dini khalili. Seorang tu akan duduk agama dia banyak bergantung, maknanya ada kesan daripada persahabatan. Itu maknanya. Dan kerana demikian itulah kata mu'alif, dia akan masuk matan akan datang membincangkan masalah besarnya masalah as-suhbah. Li'an dikata wa anna tashaba jahilan la yarda an nafsih khairun laka min an tashaba aliman yarda an nafsih. Kemuncak dia tuan-tuan, bahawasanya bersahabat dengan orang yang jahil, yang tapi dia jahil takdir lah, dia tak reda dengan nafsu dia, itu lebih baik daripada kawan dengan orang alim yang ikut nafsu. Tapi mana ada orang yang jahil, ya, mana tak ikut nafsu? Sebab dia duduk dalam jahil, dia ikut nafsu dah. Maknanya nak buat kalau ada macam tu maksudnya. Ya, maknanya jangan bersahabat dengan orang yang mengikut akan hawa nafsu. Kita ikut orang yang maknanya mengikut perintah Allah dan melawan akan nafsu, menutup pintu nafsu sehingga terbuka pintu makrifat dia dengan terbuka kunci pintu nafsu, terbuka pintu makrifat. Ya, kita padamkan hawa nafsu, maka teranglah cahaya nur makrifat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wala antas saba jahilan la yarda an nafsi khairun laka min antas saba aliman yarda an nafsi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu
Sayyidina Maulana Muhammadin Ali. Allahumma ghfir lana ya Allah sallallahu fa inna khaira kullahu biyadik wa anta bin arafir. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alladhi yusmi.